mungkin kandungan lama yang disebarkan semula atau yang telah disunting dan tidak menggambarkan konteks sebenar. Dalam perkembangan lain, beliau berkata beliau telah mengarahkan Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Datuk Muhammad Fauzi Mat Isa untuk meneliti struktur Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM untuk dilakukan penyelarasan. Sedikit perkembangan luar negara, sekurang-kurangnya 7 orang termasuk 2 kanak-kanak maut dan beberapa lagi mangsa cedera selepas kebakaran besar berlaku di dalam sebuah bangunan di negeri Barat Daya India, Maharashtra pada Ahad, menurut seorang pegawai polis tempatan yang mengesahkan melalui panggilan telefon lapor Xinhua. Kebakaran itu berlaku pada awal pagi di kawasan Chembur di ibu kota keuangan negara Mumbai. Semua mangsa maut adalah daripada keluarga yang sama. Kebakaran berlaku di dalam bangunan 2 tingkat yang mempunyai kedai di tingkat bawah dan unit kediaman di tingkat 1. Mangsa yang maut sedang tidur ketika kebakaran berlaku. Akhir sekali, kira-kira 1/3 pekerja Jerman sedang mempertimbangkan untuk terus bekerja selepas mencapai usia persaraan mandatori menurut satu kajian baharu yang didedahkan pada Ahad, lapor agensi berita Jerman. Laporan oleh Institut Ekonomi Jerman IW yang diperoleh oleh edisi Ahad Akhbar Die Welt menunjukkan pekerja berusia lebih 55 tahun lebih cenderung untuk kekal bekerja melebihi usia persaraan berbanding mereka yang berusia bawah 30 tahun. Begitu juga golongan profesional dalam jawatan pengurusan atau dengan tahap pendidikan yang lebih tinggi lebih terbuka untuk melanjutkan kehidupan bekerja berbanding pekerja dengan tahap pendidikan rendah tanpa tugas pengurusan. Tinjauan IW mencadangkan bahawa pekerja yang berpuas hati dan sangat terlibat dengan kerja mereka lebih berkemungkinan mempertimbangkan untuk menangguhkan persaraan. Bagaimanapun, pertimbangan keuangan tidak memainkan peranan penting dalam penemuan kajian berkenaan. Untuk itu, sekian berita. Saya Faiz Haji Osman. Assalamualaikum dan salam hormat. Laporan berita tadi dari sumber bernama. Jom dapatkan bahan bacaan percuma mengenai dasar, isu semasa dan info kenegaraan dengan melayari portal dbook.penerangan.gov.my. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Komunikasi. Hebahan Komuniti. Semua dijemput hadir beramai-ramai mengikuti tausiah bersama Tuan Yang Terutama Syekh Dr. Mahir bin Hamad Al-Muaiti, Imam Masjidil Haram, Mekah, pada 11 Oktober 2024, Jumaat, jam 7 malam hingga 10 malam, bertempat di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz, Shah Alam. Datang beramai-ramai. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shaddid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab ya mujri as-sahab ya hazim al-ahzab ihzimhum 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 wansurna alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkapkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas, Ya Allah. Yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami.
Al-Quran itu kalamullah, petunjuk bagi insan beriman, diturunkan kepada Nabi junjungan kita, yang mengandungi 114 surah, berkat dan berbahagialah bagi yang membaca dan mengamalkan. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian. Bersama Syafiq Saleh di Inspirasi Ilmu. IKIM FM, inspirasi utama anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. Saya Syafiq Saleh. Kita buka tirai untuk pertemuan Inspirasi Ilmu. Hari ini hari Isnin, minggu yang baharu, tarikh yang baharu, juga berada masih lagi di bulan yang baharu di dalam Oktober ni. Hari ini 7 Oktober 2024. Dah pun 4 Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Saya akan temankan anda selama 3 jam dan pastinya anda kena kekal walau di mana saja berada, dekat rumah, dalam pejabat maupun di dalam kenderaan. Pastikan kena kekal di setiap frekuensi IKIM FM, ataupun boleh tonton juga di Facebook Live, juga di YouTube Live IKIM FM. Itu platform yang boleh kita terus ke telefon pintar anda sekejap, ya kan, sampai ilmu dekat situ. Jadi jom tadahkan hati kita, tadahkan jiwa kita untuk mendengarkan perkongsian menarik di IKIM FM. Terima kasih tim Inspirasi Pagi. Masya Allah, meriah dengan perkongsian ilmunya tadi. Kita nak sambung lagi sebab lepas ni pun kita siap sedia perkongsian ilmu dengan rancangan Bicara Kitab Darah Wanita. Jom belajar tentang fiqh wanita ni bersama-sama dengan Maulana Mansur Ismail Al-Hafiz, merupakan mudir merangkap pensyarah dari Pusat Pengajian Islam Miftahul Ulum. Okey, apa pun jua anda yang sedang bekerja, selamat bekerja. Jom kita ikhlaskan hati kita dan laluilah setiap perjalanan kita ini dengan tenang dan nikmatilah setiap detik yang hadir itu supaya dapat syukur selalu dan tambahkan lagi usaha baik kita. Semoga Allah berikan jalan-jalan rezeki buat kita semua. Amin, amin. Okey, baik, jom kita berhibur seketika. Jom buka tirai bersama dengan Siti Nordiana dan juga Ustaz Syarizan Daud Al-Turabi. Hasbi Rabbi. Kekal bersama IKIM FM. Ku melihat terbentangnya langit, luas tak berpenghujung, teragung.
Al-Imam Muslim meriwayatkan bahawa ketika peristiwa perang Uhud, Sayyidina Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diserang oleh kaum musyrikin Quraisy hingga patah gigi manis dan luka wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat amat duka cita dan marah dengan kejadian itu. Lantas mereka berkata, "Ya Rasulullah, Tuan doakanlah agar mereka dihukum Allah." Perkataan sahabat itu lantas dijawab oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya aku tidak diutus sebagai orang yang melaknati orang lain. Akan tetapi, aku diutus sebagai penyuruh dan sebagai rahmat. Allahumma, berilah petunjuk kepada kaumku. Sesungguhnya mereka tidak mengetahui." Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, pada satu ketika aku bersama junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu baginda memakai selendang yang kasar tepi kainnya. Lalu datanglah seorang badui merentap dengan kuat selendang baginda sallallahu alaihi wasallam hingga berbekas rentapan itu kepada leher baginda kerana kasarnya kain selendang. Kemudian badui itu berkata, "Ya Muhammad, pikulkanlah kepada dua untaku ini dari harta Allah yang ada padamu. Sesungguhnya apa yang akan kau berikan padaku itu bukan dari hartamu, juga bukan dari harta bapakmu." Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya diam. Kemudian baginda bersabda, "Adapun harta itu milik Allah dan aku adalah hambanya." Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menyambung sabdanya, "Dan kamu wahai badui akan dihukum balas atas apa yang telah kamu lakukan kepadaku." Maka kata badui itu, "Tidak." Baginda lantas bertanya, "Mengapa tidak?" Jawab badui itu, "Kerana engkau tidak membalas kejahatan dengan kejahatan." Mendengarkan jawaban badui itu, Pastinya bila ku merindu padamu suratmu, kan ku baca selalu. Baik saudara, kini kita bersama dengan Jus Amri untuk lapor terus sempena Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-64 dari Dewan Merdeka Pusat Dagangan Dunia WTC Kuala Lumpur. Silakan Amri. Baik, terima kasih penyampai bertugas Ezel di Konti Nasional FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua pendengar Nasional FM. Semoga sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi alhamdulillah ya, hari ini 7 Oktober 2024 bersamaan 4 Rabiul Akhir 1446 Hijri. Pagi ini bertemankan saya seperti yang dikongsikan oleh Azal tadi, Yus Amri Muhammad Yusof. Dan sekarang ini kita membawakan kepada saudara lapor terus bersempena Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa bagi tahun 1446 Hijriah 2024 Masihi atau ringkasnya MTHQA ke-64. Jadi majlis yang diadakan di Dewan Merdeka Pusat Dagangan Dunia ataupun WTC Kuala Lumpur telah berlangsung bermula 5 Oktober 2024 Masihi sehingga 12 Oktober 2024. Jadi syukur ya, kita masih berpeluang untuk mendengar dan menonton program ilmu yang insya-Allah menjadi asbab untuk kita mengutip pahala, dan saya kira inilah program agama yang ditunggu oleh semua kaum muslimin dan juga muslimat setiap tahun. Baik, waktu ini apa yang boleh kita kongsikan adalah perujuan hafazan peserta yang ketiga sedang memperdengarkan hafazannya di hadapan Jemaah Hakim, dan untuk hari ini seramai 10 orang peserta akan memperdengarkan hafazan mereka sambil disaksikan penonton muslimin dan muslimat yang hadir, termasuk pelajar-pelajar tahfiz yang turut berada di sini seawal 9 pagi tadi lagi. Jadi 10 peserta tersebut suka saya ingin kongsikan juga adalah daripada Mauritania, iaitu Musa Ahmad Eli, dan kemudian Said Abdullahi Muhammad daripada Somalia, Mamau Sadi Dokori daripada Mali, dan Aimidin Fakrudinov
daripada Rusia. Dan peserta yang kelima, Yasin Al-Humawi daripada Germany. Dari Lebanon, Bausra Basam Abdul Hadi. Dan kemudian daripada Guyana, Saleh Muhammad Rahim. Dan juga Maimuna Moniruz Zaman daripada Bangladesh. Peserta yang ke-9, Ryan Saad B. Al-Zrani daripada Saudi Arabia. Dan yang ke-10 adalah Abdul Jabbar Kalmogo daripada Burkina Faso. Jadi, itu dia sebentar tadi. Saya kongsikan 10 orang peserta hafazan untuk hari ini dan insyaAllah pengujiannya akan diadakan sehingga pukul 12 tengah hari. Itu je yang mungkin boleh kita bawakan untuk Nasional FM pada ketika ini dan juga boleh tonton live streaming melalui platform di Facebook rasmi Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Jadi yang berkelapangan dijemput hadir untuk memeriahkan Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Dan pada malam ini kita akan bersama penyampai Yuni Yunus dan juga Suhaila Aris. Sekian saja untuk laporan daripada sini dari saya Yus Amri Muhammad. الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف ربنا يا ربنا استجيب دعاءنا يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف ربنا يا ربنا استجيب دعاءنا يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف ربنا يا ربنا استجيب دعاءنا يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف ربنا يا ربنا استجيب دعاءنا يا أمان الخائفين Wahai Tuhan yang mententeramkan insan yang ketakutan, amankanlah kami daripada apa yang kami takuti. Wahai Tuhan yang mententeramkan insan yang ketakutan, selamatkanlah kami daripada apa yang kami takuti. Wahai Tuhan yang mententeramkan insan yang ketakutan, lindungilah kami daripada apa yang kami takuti.
Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa kami. ربنا يا ربنا استجيب دعاءنا. Dengar IKIM FM di mana sahaja anda berada. Layari laman web www.ikimfm.my atau buat turun aplikasi Radio IKIM di Google Play Store dan Apple App Store. Terkini, IKIM FM turut boleh didengari melalui aplikasi Audio Plus dan MyTV mana-mana. Muat turunnya sekarang menerusi Google Play Store, Apple App Store dan Huawei App Gallery. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. Saya Syafiq Saleh dan hari ini saya tak kesorangan sebab secara langsung kita bersama hari ini dengan rakan jemputan penyampai kita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Syafiqah B. Syafiq, Syafiqah dekat-dekat pula. Ya, boleh. Okey, panggil Fika boleh kot? Boleh. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan kolaborasi sama-sama untuk bawakan siaran rancangan ilmu kita, Fika. Betul, ya. Harapnya semuanya yang tengah dengar, tonton sekarang ni pun dah bersedia juga dengan nota anda ataupun yang tengah dengarkan dalam kenderaan. Kalau ibu-ibu kita waktu ni, Fika, dia dah siap dah, siap dekat dapur lah dia tu. Betul. Dia sebut dapur. Dapur, ya. Betul. Masya-Allah. Baik, Fika, jom macam mana sahabat-sahabat kita nak tonton sekarang? Okey, jom tonton sekarang di Facebook dan YouTube Live IKIM FM ataupun anda boleh WhatsApp konti kalau ada soalan nanti di talian 0112900404. Ya, betul juga. Anda boleh letakkan apa saja di ruangan di komen. Betul. Terus tonton dan kita nak sama-sama berkongsi, nak belajar sama-sama ni. Okey. Dan jom kita nak terus mengalu-alukan kehadiran tetamu kita ni, Fika. Masya-Allah. Sebab Fika kata sebelum ni pun dia siap study dah ni, tengok-tengok siapa tetamu dia hari ni. Alhamdulillah. Jom kita nak kenalkan lagi bersama dengan tetamu tetap kita, Tuan Guru Maulana Mansur Ismail Al-Hafiz, merupakan mudir berengkap pensyarah dari Pusat Pengajian Islam Miftahul Ulum Sri Petaling Kuala Lumpur, dah ada bersama kita ni. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Syukur. Hari ini tak kesorangan. Itulah. Selalu malam sampai saya seorang je. Hari ini meriah sikit konti kita. Allah. Dan berkaitan pula topik hari ni. Betul. Kita ada wakil ibu-ibu kita. Mana hari ini boleh sampaikan soalan, boleh bertanya dengan lebih ilmiah kita kat sini, kan? Mudah-mudahan orang tuan tubuh sendiri lagi senang. Betul. Allahu akbar. Betul. Kita harapkan apa yang kita bincangkan ini akan sentiasa menjadi satu ilmu yang tidak akan terhenti, kan Maulana? Alhamdulillah. Masya-Allah. Jadual Maulana macam mana, okey ke? Semua jadualnya? Alhamdulillah, syukur pada Allah. Perjalanan okey, alhamdulillah. Kesihatan pun alhamdulillah setakat ni. Allah apa yang Allah bagi kita syukur lah, kan? Ya, betul. Kita syukur. Kenapa? Allah bagi mudahkan untuk menyampaikan pada semua yang berhajat. Semua yang berhajat. Jadi insya-Allah dengan mereka berhajat barulah Allah akan buka jalan penyelesaian. Betul insya-Allah. Jom kita nak sama-sama Maulana teruskan hajat kita juga hari ini, kan? Belajar sama-sama lagi insya-Allah. Jom kita nak terus buka kitab kita ni. Anda tengah tonton sekarang ni, ini dia kitabnya, Bicara Kitab Darah Wanita. Jom kita belajar sama-sama tentang fiqh wanita ini. Kita terus ke halaman 240 di mana kita akan bincang tentang tajuk maksud darah berhenti atau selesai. Apakah yang dikatakan darah dah berhenti, darah dah selesai? Apa tanda-tandanya? Macam-macam soalan lah ni. Nanti kita bincang sama-sama. Maulana sebagai mukadimah awal untuk tajuk ini, jom kita mulakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah man la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yassiru wa la tu'assiru wa tammim bil khair. Alhamdulillah kepada semua
Pertama sekali saya tak lupa ucapkan terima kasih kepada saudara Syafiq kita yang sentiasa segar. Dengan gembira. Dan di samping peneman juga ada kan. Syafiqah B Masya Allah. Jadi begitulah alhamdulillah. Dan juga pada peserta kita yang di luar sana, sama ada dalam kereta ke ataupun di rumah ke atau tengah buat apa pun, yang bersedia untuk mempelajari dan melepaskan diri daripada kekeliruan. Kan banyak bab ni berlaku kekeliruan dan juga berlaku ikhtilaf dan juga berlaku kejahilan. Ada yang kata susah kan, tak boleh belajar pakai agak-agak tak boleh. Jadi alhamdulillah hari ni kita punya tajuk yang menarik sangatlah. Apa yang dimasukkan dengan darah tu dah berhenti, dah kering, dah selesai. Macam mana? Jadi kalau tak tahu berhenti, dia anggap darah tu masih keluar lagi. Betul. Ataupun kalau dia kadang-kadang darah tu tak berhenti, dia kata dah berhenti. Jadi kalau kita tengok dalam ibarat kita, walaupun maksud berhenti darah sudah diterangkan sebelum ni, kalau kita tengok dah lalu dah sebesikit persoalan yang ditanya pun saya dah jawab dah. Tapi oleh kerana masih lagi ada ramai lagi yang minta lagi, jadi saya ulangkan balik. Tetapi diulangkan semula penerangan di sini supaya tidak timbul kekeliruan kepada para pembaca. Orang baca pun keliru, orang dengar pun keliru, orang nak sampai pun keliru. Tuan tubuh kata, darah aku dah berhenti belum? Tambah yang dah berkahwin. Suami tanya, darah dah berhenti masa apa ni? Kata abang saya tak boleh semayang lagi. Betul ke? Jadi semua keliru. Suami isteri keliru habis. Kadang-kadang kalau tak tahu bab ni, kadang-kadang jadi keliru sampai jadi penceraian pun ada. Ni masalah. Baru saya dengar kadang-kadang ada orang dia tak tahu darah dia berhenti, dia ingat tu itu haid lagi. Jadi berlaku 3 pakis sekarang. Allah Akbar. Mudah-mudahan kita belajar ni Allah lepaskan kita daripada kekeliruan. Telah dijelaskan dalam kitab Tuhfah dan Al-Baijuri. Saya datangkan banyak kitab supaya apa? Supaya kita tengok itu tahqiq daripada ulama-ulama bahawa maksudnya ialah apabila dimasukkan kapas ke dalam kemaluan sehingga ke bahagian yang wajib dibasuh ketika istinja, iaitu bahagian zahir faraz yang tidak kelihatan daripada luar, melainkan ketika duduk bercangkung untuk berstinja. Yakni dalam lain perkataan ia dipanggil zahir faraz yang berada di dalam, seperti penerangannya di soalan tambahan yang lagi akan datanglah. Maka kapas yang dimasukkan tadi tidak ada kesan darah sama sekali. Jadi kalau kita nak tahu tanda berhenti, dia ada 3. Tapi antara yang pertama sekali, jadi nanti sebelah ni pun ada dia punya dalil semua. Jadi yang pertama sekali kita tengok, ini yang saya katakan, iaitu secara umum wanita belajar tak belajar, dia faham tak faham, maka dia kena buat cara ni. Asas dia, mana dia nak tahu kata darah berhenti atau tak berhenti, dia kena duduk mencangkung. Kerana baru terbuka kemaluan yang zahir yang berada di dalam. Dan cara dia kena masukkan kapas yang bersih. Kenapa masukkan kapas? Kerana ini tempat wilayah tu sensitif. Dia masukkan kapas ataupun guna seumpama macam kapas yang lembut. Masukkan ke dalam zahir yang berada di dalam ketika mencangkung. Bila masuk, dia dinding kemaluan tu disentuh, maka dia akan sentuh, dia akan keluarkan. Bila keluar kapas tu, tengok tidak ada asarudam. Walaupun kesan warna darah tidak ada, mana walaupun segaris tak ada, itu menunjukkan darah itu sudah berhenti dengan yakin cara yang zahir dia lihat. Jadi kita bukan tengok yang batin, tengok cara yang zahir, apa yang dapat dilihat dengan mata kepala kita. Sebab kita pernah bincang kan sebagaimana kan, kalau tengok zahir nampak macam tak ada apa-apa. Tapi rupanya dalam masih ada. Kadang-kadang nampak darah tak keluar, tapi bila cangkung masuk tengok ada satu dah. Dia memang nak berhenti tapi belum berhenti, masih ada darah, mana tak boleh kira berhenti lagi. Jadi ini makna dia mana masukkan kapas, itu antaranya lah. Sebaliknya jika darah sudah tidak kelihatan sama sekali, tetapi apabila kapas dimasukkan ternyata masih terdapat kesan darah meskipun hanya sedikit, mana sedikit, secalit, segaris, maka tidak dihukumkan bahawa haid
atau nifas telah selesai. Makna dia kita umpama orang tengok anak bulan lah. Yep. Anak bulan untuk air raya. Betul. Untuk bulan puasa. Jadi dia bukan tengok bulan hilal. Sebab tu benang ya. Sebab tu orang kata tak nampak. Sebaris cahaya sikit kan. Sama-sama. Yang ni mana kat Malaysia kadang-kadang ada orang nampak. Tapi orang jangan nak marah pada orang teropong anak bulan pula kan. Dia kata apa tak nampak bagi orang tua. Bukan masalah tu kan. Dah tak nampak tak nampak. Tapi negara lain ada juga masa ketika memang nampak. Saya sendiri pernah tengok 2-3 kali di India, di Greece, di Cyprus kan. Pernah tengok dulu kan. Alhamdulillah Allah kurniakan kita nak belajar kan. Betul-betul macam benang ya. Jadi sedikit merupakan hukum. Macam itulah kaedah untuk bab darah haid. Bila ada segaris masih ada hukum. Kalau dah tak ada mana dah berhenti. Ni makna cara masukkan kapal. Alamat dia kalau tidak ada kesan darah walaupun segaris secalit maka dihukumkan sudah berhenti. Yang datang ke depan tu bab lain pula. Sekarang apa yang dia tengok sekarang ni itu kena berhenti. Okey. Dasarnya sekiranya wanita yang berada dalam keadaan begini melakukan mandi wajib juga, maka hukumnya mandi yang tidak sah. Kalau walau ada segaris dia kata apa sikit ya. Tak boleh. Mana boleh sikit-sikit kan. Ni merupakan hukum kan. Kadang-kadang ada orang tak sabar. Dia tak sabar nak buat apa tak tahu kan. Bila nak sikit kata nak okey, ada orang tak sabar nak buat ibadat. Ada orang benar lain kan. Tambah-tambah macam apa di kat Mekah kan. Dia ingat tu, maknanya kalau tak berhenti lagi jangan. Dia nak buat umrah kan. Kalau nak buat umrah tu, itu masalah sangat. Kalau berhenti dan memang kosong kan. Memang dah tengok tak ada darah. Tu dia mandi lah. Mandi terus buat tawaf. Jangan tunggu pula. Jangan tunggu 24 jam pula. Dia kerana di situ ada kaedah. Bila darah ada, itu ada kaedah manik. Bila tidak ada darah, mana darah dah berhenti, maka ada kaedah zawal mawanik, hilang tegahan. Maka tak payah tunggu 24 jam. Allahu Akbar. Ini antara pertama sekali lah kan. Okey. Kita berhenti seketika Maulana boleh? Kita akan sambung lepas ni. Kita nak tahu dalil-dalil yang kita sebutkan tadi. Nanti Maulana akan berikan pencerahan di situ. Ada soalan juga nanti wakil ibu kita Fika akan baca soalan. Hari ini saya bagi baca soalan nanti. Okey, tapi ada yang bertanya Fika macam mana nak berikan soalan dan juga pertanyaan. Fika silakan. Okey, kalau ada soalan atau pertanyaan boleh ke komen je terus di Facebook atau YouTube Live IKIM FM, ataupun kalau selesa nak WhatsApp boleh WhatsApp di nombor konti kami di 0112900404. Okey, baik, kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kekal bersama IKIM FM. Kita akan kembali lagi selepas ni hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda. Ya. Masjid Negeri Sultan Abu Bakar. Masjid Negeri Sultan Abu Bakar ialah Masjid Negeri Johor yang terletak di Johor Bahru. Masjid ini telah dibuka rasmi oleh Sultan Ibrahim ibni Sultan Abu Bakar pada tahun 1900. Masjid ini diberi nama Masjid Abu Bakar sempena nama almarhum Sultan Abu Bakar Daing Ibrahim yang telah menitahkan pembinaannya kira-kira dalam tahun 1892. Masjid Negeri Sultan Abu Bakar dibina pada 1 Muharram 1310 Hijrah bersamaan 26 Julai 1892 Masihi atas titah Sultan Abu Bakar. Ia terletak berhampiran Pejabat Majlis Agama Islam dan Istana Besar Johor Bahru, iaitu di atas bukit kecil di Jalan Tun Dr. Ismail menghadap Selat Teberau, menjadikan ia antara bangunan yang mempunyai pemandangan yang indah di Johor Bahru. Gaya reka bentuk bangunan di zaman kolonial bercampur pengaruh seni bina tempatan amat ketara pada reka bentuk bangunan Masjid Sultan Abu Bakar ini. Reka bentuk bumbungnya bercirikan seni bina mogul dan tradisional dengan mengaplikasikan konsep bumbung limas. Dinding masjid pula mempunyai kemasan yang dihiasi dengan plaster berukir seperti yang digunakan pada tingkap, pintu dan tiang masjid. Panel-panel marmar di permukaan lantai masjid diimport dari Itali, manakala kaca berwarna di atas kubah diimport dari Venice.
Keseluruhan bangunan masjid menggunakan konkrit sebagai bahan asas, manakala struktur bumbungnya disokong oleh kerangka keluli. Reka bentuk masjid ini hasil kreativiti arkitek dan jurutera tempatan Johor, iaitu Haji Butawif bin Haji Muhammad Arif dan Datuk Yahya bin Awaluddin. Masjid yang terbesar di negeri Johor ini mempunyai pengikat tiang yang diukir hasil adaptasi daripada seni bina klasik Timur Tengah seperti yang terdapat di beberapa buah masjid di Mesir. Antaranya Masjid Kaid Bey, Masjid Markok, Masjid Sultan Hassan dan Masjid Imam Syafi'i. 1 jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran, zikir serta selawat yang menenangkan dan seruan azan dalam Renungan Hikmah setiap hari 7 hingga 8 malam di IKIM FM, inspirasi utama anda. Kuantan 89.6. IKIM FM, inspirasi utama anda. Kita kembali lagi dalam program Inspirasi Ilmu. Pada hari ini kita akan bicara darah wanita. Betul. Bersama saya Syafiqah dan juga rakan penyampai saya. Ya, Syafiq. saya Syafiq. Kan dekat-dekat ni Syafiqah Syafiq ni. Nasib baik suara berbeza-beza. Alhamdulillah. Jom kita nak sambung lagi rancangan ilmu kita. Kejap lagi kita ada sesi soal jawab juga. Seperti apa yang Fika sebutkan di awal tadi. Sekali lagi Fika nak maklumkan macam mana untuk anda hantarkan soalan? Boleh hantarkan soalan di Facebook ataupun YouTube Live IKIM FM. Tulis saja dekat komen tu, ataupun nak WhatsApp kami pun boleh di konti 011-29004004. Baik, nanti kita baca soalan. Okey, kita nak sambung lagi ke halaman 241 di mana hari ini kita bincang tentang maksud darah berhenti atau selesai. Banyak persoalan di sini, kita dengar satu persatu. Dan tadi Maulana ada sebutkan tentang dalil-dalil yang menerangkan perkara tersebut. Maulana, jom kita sambung lagi Maulana. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala Rasul Karim. Amma ba'. Jadi di sini, oleh kerana kita tengok perhentian darah tu, darah berhenti itu dia boleh lihat pada beberapa alamat. Antara tadi perkara pertama sekali berhentinya darah dengan masukkan kapas. Kan? Jadi kita tengok di bawah tu 241 alamat atau tanda berhenti haid atau nifas, iaitu pertama keringnya darah. Keringnya darah kita nak tahu macam mana? Takkan darah tu kering, masuk kering tu berhentinya darah. Tadi alamat masuk dengan kapas tadilah, cara mencangkung. Kalau berdiri tak dikira kan. Mana dengan mencangkung. Yang kedua, keluarnya qasatul bayda, iaitu cecair putih, iaitu kelembapan jernih. Bukan keputihan ini makna kelembapan jernih yang keluar. Jadi biasalah untuk wanita yang berhenti darah dia akan keluar kelembapan ini. Ada juga yang tak keluar, tapi bagaimanapun ada juga sedikit. Jadi dalil dia daripada kitab, kalau kita tengok pertama sekali daripada kitab An-Nibras daripada An-Nibras, dan kitab, saya datangkan banyak kitab sini lah, kitab Majmu' pun ada. Kalau kita tengok daripada kitab An-Nibras, Syekh Ahmad bin Saleh dia kata apa? Wa yu'rafu at-tuhru bi amrain, al-awwalu bi nuzulil qissatil bayda wa huwa sa'ilun abyadu ila akhirih. Mana terjemahannya suci diketahui melalui dua perkara. Pertama, dengan keluarnya, kita panggil dalam bahasa Arab qissatul bayda, iaitu cairan putih, mana cairan jernih yang mengalir keluar pada waktu suci. Yang terdapat pada sebahagian wanita. Jadi cairan ni, kelembapan ni, dia berbeza. Tapi memang setiap wanita ada. Macam mana lelaki dekat dubur tu, memang ada cairan dia, sikit atau banyak. Kalau tidak ada cairan ni, dia akan melekat. Jadi dia ada sikit, ada banyak. Setengah ulama umpamakan, dia kata macam kita tengok di mulut kita ada air liur. Bila satu orang ulcer, air liur dia berkurangan kan? Tak ada. Tapi bila ulcer dah baik, air liur datang balik. Dia air liur ni pada setiap orang tu tak sama. Ada yang sikit, ada yang pertengahan, ada yang banyak. Kalau sikit, dia tak rasa apa kan, dia rasa kering kan. Ada orang yang rasa pertengahan. Pertengahan okey, tak apa. Ada yang rasa apa, dengan air liur punya banyak, cakap dia bersemuk air liur. Ada yang bercakap air liur dia meleleh tepi ni. Macam itulah di kemaluan manusia ni, Allah letak maha suci Allah, kelembapan dia ada yang sikit, sehingga wanita tu pun tak tahu ada kelembapan ke, tapi benda tu ada.
Kan? Kalau tak boleh. Ataupun kelembapan dia banyak. Kelembapan dia banyak. Sebab tu dia pakai panty liner basah juga kan. Jadi ini salah satu alamat bila keluarnya kelembapan kejernihan, ini menandakan darah haid dah berhenti. Kerana kejernihan ni, kelembapan ini tak akan keluar bersama dengan darah haid. Dia takkan bercampur. Dia tak akan bercampur. Bila dah berhenti baru keluar. Kalau keluar dia tak ada. Kalau darah keluar bersama dengan cecairan ni, makna masih ada darah. Jadi dia akan keluar cecairan selepas darah tu berhenti, dia akan keluar. Sama ada sikit atau banyak. Ada orang sendiri tak faham. Ini antara kelembapan dia beritahu. Yang keluar pada waktu suci yang terdapat pada sebahagian wanita. Kebiasaan wanita tidak dapat dipisahkan daripada cairan kemaluan seperti air liur pada mulut manusia. Kemudian apabila darah haid datang, cairan itu juga akan hilang. Macam tadi mulut ni air liur dia ada. Bila datang ulcer hilang. Macam itulah di kemaluan pun bila datang darah haid, darah haid ni tak boleh bercampur dengan cairan qasatul baydha. Dia darah haid lah. Darah haid datang, lepas tu baru datang istihadah dan sebagainya lah kan. Okey, baik. Apabila darah haid berhenti, cairan putih ini akan keluar kembali pada waktu suci. Okey, yang kedua kering, iaitu diketahui dengan melihat pada kapas yang tadi kita cerita tadi dah. Kita masukkan kapas atau yang seumpama kapas. Nanti orang tanya tak boleh pakai kain ke? Boleh, tapi tempat wilayah tu sensitif. Dia kena masuk perkara yang cukup lembut. Mungkin lain daripada kapas ada. Macam mana kan? Tapi yang setengah ulama mengesyorkan dia hanya pakai apa? Cotton bud. Cotton bud tu senang. Dia mencangkung, dia masukkan cotton bud. Masuk tak ke mana? Hanya seruas jari ya. Bukan masuknya macam tu kan. Seruas jari. Dan pakailah yang cotton bud yang elok sikit lah. Kualiti. Jangan masuk-masuk tengok-tengok macam pun tiga batang kapas tak ada. Jadi masukkan dengan yang elok lah. Masa kita baru tahu bila kita dah kacau dinding dan kita belajar kita kacau dinding buat keluar tidak ada kesan darah, menunjukkan dia sudah berhenti darah. Ini antara dua dalil daripada kita An-Nibras. Dan kitab-kitab lain tak perlu saya bacalah. Apa ni yang ada kitab tu boleh tengok sendirilah tu kan. Alamat berhenti. Okey, kita teruskan kepada apa? Kemudian satu lagi yang saya tak tulis kat sini, tetapi mengikut ulama apa dia? Antara dua alamat ni ada alamat ketiga. Bagi apa seorang wanita yang sudah ada pengalaman. Kadang-kadang nak masukkan kapas orang cakap bukan senang. Sekali nak cek, sekali nak masuk. Ada orang takut nak masukkan kapas. Allah Akbar. Jadi yang ketiga ada melalui pengalaman dia. Jadi makna dia kalau darah dia berhenti, dia selalu ada pengalaman. Mungkin selalu bila datang darah haid dia pening kepala, dia migrain, nak merajuk, nak meradang. Masa tu memang kena tekanan darah haid tu. Tetapi bila darah haid berhenti, migrain pun hilang, apa pun hilang. Jadi dia tak, mana dia dapat kesan dia pengalaman dia mungkin 10 tahun. Aku kalau berhenti darah haid, migrain tak ada dah. Selalu bila migrain ni darah haid. Makna tu melalui pengalaman yang telah diulang beberapa kali, dia boleh pakai alamat tu. Tanda-tanda. Jadi tanda-tanda tu memang kuat bagi dia lah. Mana dia datang aku pun sebab apa nak meradang mungkin period datang. Dia tahu dah. Tapi sekarang dia aku buat kerja selesai tak, aku nak marah-marah apa, dia dah mula-mula ni kata darah haid, dia cek kan main berhenti. Jadi dia tak perlu nak cek berbanyak kali. Ada juga orang kata apa, Fika sakit pinggang. Betul, sama. Itu simptom-simptom dia lah. Simptom-simptom dia. Kenapa lain wanita, lain perbezaan dia. Walaupun haid sama, tetapi simptom sakit dia, simptom ni tak sama. Ada orang keluar darah haid, ready dia tak ada apa-apa. Macam ada orang bersalin anak kan. Ada orang sakit, ada orang relax kan. Macam biasa
Itu kelebihan masing-masing lah Allah bagi. Kan? Yang sakit pun dapat pahala. Yang tak sakit pun dapat pahala. Bukan yang tak sakit saya dapat pahala. Kata aku hebat, aku salin tak ada sakit. Sakit. Engkau sebab kau dahaka dah. Bukan masalah tu bab lain. Macam tu jugalah ni kan. Makna dia dari pengalaman kita tengok kan. Bukan sebab apa dia nak jadi masalah haid dia tak. Jadi kita tengok ulama letak tanda keluar, tanda berhenti, 2 ditambah dengan 1 pengalaman. Kemudian kita tengok daripada satu lagi sikit dalam kitab Syarah Muhazzab, kitab Majmu', Imam Nawawi kata apa? Terjemahan dia kata, tanda haid telah berhenti dan tanda suci ialah berhenti keluar darah dan berhenti keluar warna kuning dan warna keruh. Kenapa wanita ni memang darah haid dia paling kuat warna hitam atau warna merah atau warna merah keperangan ataupun perang lah. Tapi last nak berhenti tu dia akan datang tukar warna ke kuning. Kuning, bila kuning nak masuk keruh, nak jadi putih. Jadi bila warna kuning dah tak keluar, memang tu cara alamat nak mati. Ada orang tak sampai tu. Tapi biasanya dia ujung-ujung dia mula darah warna kuat. Apa tu warna-warna pelan-pelan sikit-sikit dah cair dah kan. Dia akan hilang warna kuning, warna keruh. Allahu Akbar. Ya. Itu antara yang kita tengok di sinilah kan. Okey. Kita akan sambung lagi selepas ni untuk kita bawakan soalan. Di Facebook juga di YouTube Meriah. Kita bacakan soalan awal terlebih dahulu. Mungkin Fika boleh wakil ibu-ibu kita ni. Silakan baca dulu soalan. Daripada Puan Eliso. Salam Ustaz, bagaimana status wanita jika haid hanya keluar melalui air kencing sahaja? Adakah dikira haid sebab berlaku dalam tempoh haid dan Puan Eli ni berusia 54 tahun. Sekejap lagi Imam jawab. Lagi. Selepas ini insyaAllah. Kita nak berehat seketika dan anda terus komen, letakkan juga soalan pertanyaan anda di bahagian ruangan komen juga. Boleh terus WhatsApp Fika? Ya, di talian 011-29004004. Kita berehat seketika, kembali selepas ni. Kekal di IKIM FM. Inspirasi utama anda. Sayugialah hendaknya setiap mukmin bersungguh-sungguh memuliakan segala tempat peninggalan yang mulia dan kesan-kesan yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana sesungguhnya mentakzim dan memuliakan kesan peninggalan baginda adalah sebahagian dari mentakzim baginda sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Qadhi Iyad bin Musa Al-Maliki telah berkata, takzim dan memuliakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu antaranya ialah mengagungkan segala kesan peninggalan baginda, memuliakan segala peninggalannya, tempat-tempatnya, segala bekas kenangannya, dan segala apa yang telah disentuh oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dengan tangannya, atau apa saja yang dinisbahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Di antara sahabat yang menelusuri kesan peninggalan junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam dan warisannya adalah Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan bahawa Sayyidina Abdullah bin Umar sedang dalam satu permusafiran. Di satu lokasi, beliau menghalakkan untanya ke satu tempat, lalu berhenti di situ seketika. Apabila ditanya tentang berhentinya itu, beliau menjawab bahawa beliau pernah melihat baginda junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti dengan untanya di tempat yang sama. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, kerana itulah aku berhenti di sini dan aku tidak tahu apa hikmahnya baginda berhenti di sini. Maka wahai kaum muslimin, lazimlah bagi kita mengikut perbuatan salafus saleh yang mentakzim segala peninggalan dan kesan-kesan junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada Allah Taala jualah diharapkan taufik dan hidayah. Kerana kelaziman ini jualah aku telah menghimpun dalam kitabku ini sebahagian besar dari kesan peninggalan baginda di kota Madinah Al-Munawwarah supaya dapat diambil berkatnya oleh para pembaca. Jika engkau mahu mengetahui lebih banyak lagi kesan-kesan warisan itu dan masjid-masjid junjungan baginda di sana, maka bacalah kitab Al-Khulasah dan kitab Wafa'ul Wafa yang kedua-duanya karya Asy-Syarif As-Samhudi rahimahullahu ta'ala. Petikan tadi telah disunting dari kitab Al-Kawkabul Mudhi fi Ziyarati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam An-Nabiyil Arabi karya Fadilatul Syekh Abdul Qadir bin Muhammad Al-Madani radhiyallahu anhu.
Kuching 93.7 FM. Kembali bersama kami di IKIM FM, inspirasi utama anda bersama saya Syafiqah dan DJ Syafiq Saleh. Saya Syafiq, terima kasih untuk anda yang kekal setiap frekuensi IKIM FM seluruh Malaysia juga yang tengah dengarkan di dalam platform online kita di aplikasi IKIM FM. Terima kasih sebab semua yang nak menikmati lagi ilmu bermanfaat. Bukan kata saja kita bincang tentang bicara kitab darah wanita ni untuk wanita, tetapi ayah-ayah pun tanya soalan juga ni. Betul ya. Masya-Allah, sebab kita nak belajar tentang isu fiqh wanita di sini. Okey, jom. Kita nak teruskan sebab tadi kita ada baca soalan dari Puan Elisu tu. Betul. Jom kita akan dengarkan soalan terlebih dahulu. Fika akan bacakan sebab Fika hari ni ada wakil ibu-ibu kita. Seronok ibu kita tanya soalan ini. Ada wakil wanita. Silakan Fika. Okey. Dari Puan Elisu, bagaimana status wanita jika haid hanya keluar melalui air kencing sahaja? Adakah dikira haid sebab bagi dia macam berlaku untuk dia yang berusia 54 tahun ni? Ya, bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasul karim. Jadi soalan ini kan, Masya Allah, mungkin bukan seorang yang nak ingin tahu ni, ramai kan. Ada yang jadi was-was, jadi taradud kan dalam bab ni. Jadi pertama sekali dulu kita dah belajar yang kita akan hukumkan sebagai darah haid dia, kita ada panduan dia, ada kaedah dia, ada acuan dia. Jadi pertama sekali melalui definisi. Definisi iaitu damu jibillah yakhruju min aqsa rahimil mar'ah. Darah darah tabi, darah semula jadi yang keluar daripada pangkal rahim. Seandainya persoalan ini darah puan keluar daripada pangkal rahim, lepas pangkal rahim melalui air kencing, dan darah itu mencapai kaedah paling kurang aqal haid yaumun walailah, sekurang-kurang haid, minimum haid 24 jam sehari semalam, maka darah yang keluar walaupun melalui air kencing tadi dihukumkan sebagai darah haid. Jadi persoalannya darah haid ni dia tak ikut umur. Dia hanya bermula daripada 9 tahun Qamariah takriban sampai selagi hayat dia kan lembaran. Walaupun puan kata umur dah 54 tahun tak kisah. Jadi kita kena tengok punca darah tu keluar. Kalau dia keluar berasal daripada pangkal rahim, kemudian dia keluar ataupun lepas daripada pangkal dia keluar melalui air kencing, maka darah tu cukup mengikut kaedah, maka dihukum sebagai haid. Tapi kalau darah itu keluar melalui air kencing tapi bukan berasal daripada pangkal rahim, kalau bukan daripada pangkal rahim, mungkin darah luka ke apa, itu tak nama darah haid. Kalau selalunya kalau keluar dari air kencing selalu tak sampai 24 jam. Mana dia bukan darah haid lah. Tapi kalau puan betul-betul keluar daripada pangkal rahim, dia akan keluar jadi darah 24 jam. Dia jarang campur dengan air kencing. Dia jarang. Sebab dia saluran air kencing lain, saluran darah haid tu lain. Tapi mungkin kadang dari situ dia boleh masuk juga. Macam kereta kan, kadang-kadang macam dulu kereta Kia, tempat air dengan tempat minyak, kadang-kadang dah lama tempat air tu boleh masuk tempat minyak. Itu macam tu. Maha suci Allah, teknologi tu Allah tunjuk dalam diri manusia tu ada. Masya Allah. Okey, soalan yang famous mana kita tengok kan, ramai yang kata pasal isu jadi was-was. Mungkin Fika baca. Daripada Puan Faridatul, tiap kali nak habis haid pasti rasa was-was tu akan datang. Dah boleh mandi wajib ke belum? Ramai juga yang tanya macam tu, katanya nak tanya darah sudah berhenti ni, kemudian sudah keluar kelembapan putih, tetapi bila saya cek kat dalam masih ada berbaki darah, jadi dikira macam mana, haid ke belum? Ada yang kata apa hukum discharge warna putih itu, adakah sudah suci? Apakah status keputihan yang bercampur darah tersebut? Was-was ni Melana, macam mana tu? Jadi kita tengok persoalan yang ditanya oleh Puan Faridatul Wahidah Masya Allah, tiap kali nak habis haid pasti rasa was-was. Jadi hukum haid ni dia tak berpandu pada was-was, berpandu kepada yakin cara zahir diri kita. Makna diri kita. Jadi sebab tu dia ada alamat-alamat dia, tanda-tanda dia. Dia tak boleh ikut pakai agak-agak. Sebab tu tanda paling kurang dia masukkan kapas. Kalau tidak dia tengok melihat cairan kelembapan tadi. Kalau tidak melalui pengalaman. Dia tidak boleh pakai was-was, pakai agak-agak tak boleh. Jadi bila rasa was-was, tengok pada asal dia balik. Pada asal yang kita yakin tu. Jangan tengok pada was-was. Jadi itulah kita tengok
Kalau dah saya yakin memang kita masukkan kapal buat keluar, tak ada apa. Manakala ada, masih ada lagi tanda dia. Itu cara paling mudah lah kan. Mana dia, kalau dah tak ada, dari segi warna pun tak ada, walaupun segaris, barulah mandi wajib. Dan pastikan darah yang sebelum tu cukup 24 jam. Kalau tak cukup, jangan mandilah. Mandi biasa boleh. Sebab bila tak cukup 24 jam, tak dinamakan darah haid. Begitu persoalan yang ditambah tadi, iaitu kalau kita tengok, dia rasa was-was, ragu-ragu, adakah apa tadi yang kita tengok kejap tapi dia bila saya korek-korek dalam masih ada lagi. Masih ada lagi. Makna tadi kita dah bagi tahu tanda dia, kita mencangkung, kita masukkan sekadar satu ruas jari saja masuk dia, walaupun orang setengah orang ulama dia panggil korek kan, tapi kalau korek ni susah. Memang orang tua pun kata aku korek masuk kan. Kalau dia ada baki darah, mana ada baki darah, mana belum mandi, tak habis lagi. Jadi dia kena macam tu, bila bawa keluar tengok tak ada warna darah. Jadi kalau masih ada baki darah, jangan dia mandi lagi. Macam orang bagi mandi jenazah lah. Dia tahu pastikan jenazah tu dah bersih pada najis, maka dia pakai, dia seluk juga. Dia tengok ada tak lagi kesan darah. Kalau ada sikit, masih kena maka kena cuci lagi kan. Macam itulah umpama dia. Kemudian lagi satu apa? Dia mana putih. Putih tu kalau keputihan dia tak akan bercampur dengan darah haid. Keputihan akan datang selepas darah haid. Darah haid berhenti dulu, ataupun keputihan datang sebelum darah haid. Jadi mungkin suci, ada orang suci bila datang ke kuningan, dia ada kuning, ada yang macam kuning, ada yang putih sikit. Itu macam gigi umur seorang dah, ada gigi yang putih-putih, ada gigi dia kuning. Mana susu itu ya. Mana dia, tapi syarat dia kata berhenti mana kita tengok warna darah tidak ada lagi. Itu masya-Allah. Jadi kalau ada lagi kuning, mana dia belum berhenti. Sebab warna kuning pun menjadi ikhtilaf. Kuning ni darah haid atau tidak. Tapi kalau kuning semasa period dikira darah haid. Kalau kuning yang keluar di luar masa period, maka dia tak nama darah haid. Jadi mana kuning yang mengiringi darah haid itu mana haid lagi. Dia kena tunggu sampai berhenti kan. Okey, jelas. Alhamdulillah. Satu lagi soalan kita cuba jawab, Melana. Ada sahabat kita bertanya, mungkin Fika. Okey. Baca. Dari Puan Fazaria, Assalamualaikum Maulana. Jika darah keluar bersama cecair jernih dan telah lebih dari tempoh 14 hari, adakah ia dikira darah haid atau dipanggil istihadah, darah penyakit? Lebih 14 hari ni. Lebih 14 hari. 14 hari lebih 14 hari ke 15 hari ke 20 hari ke? Patut 15 hari. 15 hari. Jadi kalau kita tengok, walaupun darah tu keluar bersama cecair jenis, tapi kalau keluar dia tak melebihi 15 hari, darah tu dikira mencapai tak lebih 15 hari, mana mengikut kaedah, maka darah itu walaupun ada cecair tu, darah itu masih dihukum darah haid. Tapi kalau darah itu melebihi 15 hari keluar bersama cair juga, maka darah haid bercampur darah istihadah. Mana istihadah fil haid, istihadah dalam bab haid, mana bukan tak boleh kata lebih 15 hari itu haid saja, tak boleh. Sebab menyalahi kaedah. Jadi makna dia ni puan kata 14 hari. Kalau lebih pada 14 hari, kalau 15 hari saja darah haid. Tapi kalau melebihi 15 hari, mana di sana ada darah haid, ada darah istihadah, yang perlu kita rujuk kepada kaedah haid campur istihadah. Mana untuk kaedah haid dan istihadah ada dua kaedah penting, kaedah besar. Satu dipanggil kaedah tamyiz, yang kedua dipanggil kaedah ghairu mumayyizah. Ada kala dua-dua kaedah perlu diguna, ada kala satu kaedah saja.